Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Dalam video ini, saya akan menerangkan bagaimana saya dapat menghasilkan tugasan 2 GAPD 1032 yang bertemakan isu kewarganegaraan digital dan tajuk yang telah saya pilih ialah kecurian maklumat data peribadi. Saya telah menggunakan pelantar Google Site untuk menghasilkan pembelajaran berkenaan dengan tajuk tersebut. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, tonton dan lihat video ini sehingga habis. Baiklah, ini merupakan pelantar Google Site pembelajaran saya. Saya telah memilih tajuk kecurian maklumat data peribadi seperti yang terdapat dalam Google Site ini. Dan selepas itu, pada mulanya, saya membuat pembacaan terlebih dahulu berkenaan dengan tajuk tersebut. Dan selepas itu, saya mendapat idea untuk merancang pembelajaran dengan membuat keputusan bagi mengadakan subtopik-subtopik berkenaan dengan isu tersebut. Jadi antara subtopiknya pada mulanya adalah pengenalan agensi yang terlibat dengan kecurian maklumat data peribadi, punca-punca terjadinya isu, kesan-kesan dan cara menangani isu tersebut. Jadi itu 5 perkara tersebut merupakan pelan pembelajaran saya pada awalnya. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa wujudnya model SLM iaitu perhubungan yang mana saya telah bertanya dengan pensyarah terlebih dahulu berkenaan dengan pembinaan ataupun perancangan saya dalam membina pembelajaran bermakna ini. Selepas itu, saya teruskan dengan membuat pembacaan dan pencarian maklumat dengan lebih mendalam berkenaan dengan subtopik tersebut. Dalam hal ini, ia dapat memudahkan perjalanan saya untuk membina satu pelantar pembelajaran bermakna. Jadi, perancangan itu menjadi lebih tersusun dan sistematik. Saya telah mencari maklumat dan membuat pembacaan berdasarkan tiga sumber berbeza iaitu YouTube, tetapi YouTube daripada bukannya sembarangan kerana saya ingin menjadikan satu Google Site yang bermakna dan boleh dipakai oleh semua orang. Jadi saya telah mengambil maklumat di YouTube Jabatan Perlindungan Data Peribadi, seterusnya di portal Badan Organisasi Jabatan Perlindungan Data Peribadi dan jurnal-jurnal. Seterusnya, selepas saya memperoleh maklumat, idea dan sebagainya, saya ada membuat penambahbaikan maklumat dan idea dengan meletakkan maklumat berkenaan dengan 7 prinsip perlindungan data peribadi di bawah subtopik cara menangani isu ini. Jadi, daripada ini, saya dapat mengaplikasikan model SLM belajar cara belajar sehingga step inilah di mana saya harus meneroka secara sendiri cara untuk membina pelantar Google Site, mencari maklumat dengan lebih mendalam berkenaan dengan tajuk tersebut supaya pembelajaran yang saya bina dapat menjadi bermakna dan dari segi penambahan kemahiran teknologi dan ilmu pengetahuan. Saya akan tunjukkan. Ini pengenalan. Kita hanya klik sahaja pada bulatan ini. Di bawah pengenalan, saya telah meletakkan sinopsis dan hasil pembelajaran. Sinopsis berkenaan dengan tajuk iaitu kecurian maklumat data peribadi. Hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ini saya letakkan untuk pembelajaran saya sendiri supaya saya dapat mencapai objektif dalam membina pembelajaran saya sendiri dan saya berhasrat kepada sesiapa yang melihat pelantar Google Site ini juga dapat menjalankan
hasil pembelajaran tersebut, dapat mencapai hasil pembelajaran yang telah saya tetapkan. Kerana saya ingin menjadikan Google Site ini bermakna buat semua yang membaca dan melihat Google Site ini. Terdapat 3 hasil pembelajaran, iaitu mengetahui agensi, mengetahui punca-punca, kesan dan cara untuk menangani, merumuskan isu kecurian data peribadi dalam konteks pembelajaran bermakna. Baiklah, kita pergi kepada agensi. Ini antara maklumat yang telah saya dapat berkenaan dengan Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Berikut merupakan portal rasmi yang mana boleh digunakan bagi masyarakat untuk membuat pengesahan sama ada maklumat data peribadi kita diberikan kepada orang yang betul ataupun tidak. Seterusnya, punca-punca. Saya telah menerangkan sedikit berkenaan dengan punca-punca. Ini adalah ringkasan daripada maklumat yang telah saya baca untuk memudahkan pembaca Google Site ini mendapat info. Dan ini YouTube, keselamatan data peribadi yang menerangkan berkenaan dengan punca terjadinya kecurian maklumat data, serta ini merupakan video yang dapat dilihat bahawa menjadi satu pengajaran lah buat masyarakat di luar sana. Ini jurnal berkaitan dengan cara menangani. Seterusnya, kesan-kesan. Terdapat 4 kesan yang telah saya kaji. Akaun sosial digodam, kecurian identiti dan gambar, kes kehilangan wang, keselamatan diri dan keluarga terjejas. YouTube daripada TV3 ini, iaitu Malaysia Hari Ini, telah menjelaskan bahawa kisah seorang mangsa kecurian identiti maklumat data peribadi. Jadi ia dapat memberikan pengajaran buat mereka di luar sana. Seterusnya, cara menangani. Ini adalah 5 cara menangani isu kecurian maklumat data peribadi. Iaitu perlu tukar kata laluan, menggunakan kata laluan yang rumit, jangan klik pautan email daripada individu yang tidak dikenali, menyemak URL dan pastikan bukan laman web palsu, mengemaskini antivirus dan firewall web. Jadi pada maklumat ini berkenaan dengan malware dan firewall web ini saya tidak berapa faham. Jadi saya mengambil keputusan untuk mencari rakan pembelajaran. Itu saya akan terangkan seterusnya. Tujuh prinsip perlindungan data ini saya telah selitkan maklumatnya selepas saya membuat pembacaan. Tertimbulnya satu idea, iaitu 7 prinsip perlindungan data. Tujuh prinsip perlindungan data ini digunakan oleh pengguna data yang mana mereka perlu mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi APDP yang mengandungi 7 prinsip lah supaya data yang diminta ataupun data yang diambil itu selamat dan tidak disalahgunakan dengan hal-hal yang lain. Jadi data tersebut hanya digunakan dengan perkara yang selamat sahaja. Jika melanggar akta tersebut akan dikenakan tindakan. Jadi
Seterusnya, saya telah membina Google Site dan menyusunnya dengan rapi. Dan setelah menyiapkan pautan pembelajaran ini, saya telah bertanya kepada rakan pembelajaran saya, dan rakan tersebut adalah rakan sedia ada saya lah, kerana beliau merupakan seorang pelajar. Saya akan tunjukkan. Seorang pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, yang mana sekarang ini beliau berada pada semester keempat Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Sistem Cerdas. Beliau telah belajar pada SEM 3 berkenaan dengan tajuk ini. Jadi saya lihat bahawa beliau adalah orang yang sesuai untuk menerangkan berkenaan dengan isu ini. Dan rakan pembelajaran ini telah sudi untuk berkongsi idea dan membantu saya dalam menambah maklumat untuk menjadikan pelantar pembelajaran ini lebih bermakna dan mempunyai pelbagai info dan input. Jadi ini adalah video temu bual antara saya dan rakan pembelajaran, yang mana saya telah mengemukakan 4 soalan kepada beliau. Yang pertama adalah soalan untuk menerangkan berkenaan dengan pengemaskinian antivirus dan firewall web. Yang kedua, sejauh manakah pengemaskinian antivirus dan firewall web ini dapat memberi perlindungan daripada sebarang ancaman cyber? Soalan yang ketiga, apakah itu malware? Dan yang keempat, meminta sedikit nasihat dan pesan daripada beliau kepada masyarakat berkenaan dengan isu kecurian maklumat data peribadi. Daripada itu, beliau telah memberikan respon yang sangat mendalam, sejurus memberikan tambahan pengetahuan kepada saya untuk menghasilkan pembelajaran bermakna ini. Dan berdasarkan maklum balas tersebut, saya telah menambah maklumat di dalam pelantar pembelajaran berkenaan dengan pengemaskinian antivirus dan firewall web serta malware. Jadi, kerana dua perkara tersebut merupakan punca berlakunya kecurian maklumat data peribadi. Jika pembaca membaca Google Site saya berkenaan dengan punca tadi, mungkin mereka tidak berapa jelas berkenaan dengan pengemaskinian antivirus dan firewall web serta berkenaan dengan malware. Jadi, penambahbaikan saya menerangkan berkenaan dengan dua perkara tersebut supaya mereka lebih tahu dan lebih mengambil tindakan terhadap dua perkara itu, kerana itu merupakan punca. Jadi, mereka perlu tahu dan sedikit sebanyak input yang telah saya selitkan dalam pelantar ini memberi impak kepada mereka yang membaca. Selain daripada itu, saya juga telah membina Google Form supaya rakan pembelajaran saya dapat membuat refleksi pembelajaran berkenaan dengan pelantar Google Site ini. Dan ini adalah bukti bahawa beliau telah membuat refleksi pembelajaran lah. Antara yang beliau tulis adalah isu kecurian maklumat data peribadi perlu diketengahkan. Hal ini kerana data peribadi seseorang itu amat penting dan perlu dijaga dengan baik. Slide yang disediakan kelihatan interaktif dengan pengisian maklumat dan grafik yang menarik. Maklumat yang diisi sangat tepat dengan topik yang dibawa dan diterangkan secara menyeluruh merangkumi isu-isu semasa dan organisasi-organisasi yang terlibat. Hasil pembelajaran dirumus secara ringkas dan dapat dan padat serta mudah difahami oleh rakan pembelajaran. Jadi, melalui step-step yang telah saya lakukan daripada awal sehinggalah akhir, meliputi model SLM, iaitu belajar cara belajar, aspirasi dan juga perhubungan. Seterusnya juga meliputi kompetensi 6C. Yang pertama ialah karakter, di mana saya telah
berasa berani untuk meneroka secara sendiri, yakin dengan menghasilkan pembelajaran menggunakan Google Site serta menjadi seorang yang terbuka dan ramah untuk bertanya kepada pensyarah serta rakan pembelajaran berkenaan dengan topik ini. Seterusnya, yang kedua ialah kewarganegaraan di mana saya menggunakan maklumat yang dicari dengan baik serta berkongsi maklumat yang sahih dalam Google Site ini. Yang ketiga ialah kolaborasi. Saya telah berkolaborasi dengan rakan pembelajaran dan pensyarah bagi melihat maklum balas, pendapat dan menambah maklumat-maklumat berkenaan dengan isu tersebut. Yang keempat ialah komunikasi. Komunikasi antara saya dengan rakan pembelajaran, komunikasi antara saya dengan pensyarah serta komunikasi saya dengan warga media sosial yang lain. Yang kelima ialah kreativiti. Dalam melaksanakan pelantar ini, saya telah merancang untuk pelan pembelajaran supaya lebih teratur dan sistematik, supaya dapat mempamerkan maklumat yang mudah untuk difahami kepada sesiapa yang melihat Google Site ini, dan saya telah merancang bagaimana untuk menjadikan Google Site ini lebih menarik. Seperti bulatan tersebut, bulatan ini hanya ditekan dan mempunyai pelbagai input. Jadi tak perlu untuk mencari pada bahagian yang lain, hanya menekan sahaja bulatan ini. Begitu. Dan yang terakhir ialah pemikiran kritis, yang mana saya telah memperkembangkan tema ini kepada beberapa subtopik, dan daripada subtopik tersebut juga ada yang telah saya kembangkan berdasarkan maklumat yang telah saya cari. Contohnya, maklumat yang telah saya peroleh daripada rakan pembelajaran. Dan seterusnya, saya dapat mengembangkan pengetahuan berkenaan dengan tema serta keupayaan berfikir. Seterusnya ialah elemen 3E, iaitu enhancement, yang mana saya dapat membina Google Site, Google Form dan memasukkan maklumat-maklumat dan menyampaikan ringkasan pendapat bagi memastikan hasil pembelajaran yang telah saya bina itu dapat dicapai oleh diri saya sendiri serta sesiapa yang melihat Google Site ini. Extension di mana saya telah membuat pembacaan daripada internet dan berdasarkan pengalaman yang telah saya tahu untuk membina Google Site ini, tetapi saya telah membuat penambahbaikan iaitu dengan melihat dengan meneroka dengan lebih mendalam bagaimana untuk menjadikan Google Site ini lebih menarik. Dan selain daripada itu, penambahan maklumat berkenaan dengan kecurian maklumat data peribadi dengan lebih mendalam. Seterusnya ialah 3R, yang mana saya telah mencapai kuadran D. Kuadran D yang mana saya telah berkongsi Google Site ini kepada pensyarah serta kepada rakan pembelajaran supaya mereka dapat menilai, melihat bagaimana saya mengatur pembelajaran saya dan menilai saya punya hasil kerja. Dan daripada elemen-elemen yang telah saya bincangkan tersebut, Alhamdulillah dapat menghasilkan satu pembelajaran yang bermakna buat diri saya dan buat sesiapa yang melihat Google Site ini. Itu sahaja daripada saya. Maka itu sahaja penerangan daripada saya berkenaan dengan bagaimana saya menguruskan pembelajaran menggunakan pelantar Google Site. Saya harap penerangan itu dapat disampaikan dengan jelas dan para pensyarah dapat mempertimbangkannya dengan baik. Itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.